Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk dalam bab baru, bab ke-22, tajuknya kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 167. Baik, isi kandungan dalam bab ini ialah yang pertama, dari sudut ibadah, pengikat hubungan antara manusia. Yang kedua, kemasyarakatan, ukhuwah, teras kesatuan umat. Yang ketiga, politik, memacu kestabilan negara. Yang keempat, ketenteraan, menjulang maruah agama, mempertahankan nyawa. Dan yang kelima, iktibar daripada kepimpinan Rasulullah SAW. Jadi ada 5 poin penting yang kita akan pelajari dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada yang pertama, kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Baik, pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Rasulullah SAW telah membina asas negara Islam Madinah yang kuat dengan beberapa cara. Yang pertama, Nabi membina masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang ketiga, Nabi menggubal piagam Madinah. Dan yang keempat, Nabi membina pusat perniagaan. Jadi kepimpinan baginda yang hebat ini dapat kita lihat daripada 4 aspek. Yang pertama, dari sudut ibadah. Yang kedua, kemasyarakatan. Dan yang ketiga, politik. Dan yang terakhir, dari sudut ketenteraan. Baik, zaman pemerintahan Islam ini terbahagi kepada 5. Iaitulah zaman pemerintahan Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua, Khulafa ar-Rasyidin. Yang ketiga, Umayyah. Yang keempat, Abbasiyah, dan yang kelima, Utsmaniyah. Persoalannya, masih adakah lagi pemerintahan kerajaan Islam pada zaman ini? Jawabannya sudah tidak ada. Kerajaan Islam ini yang menaungi seluruh umat Islam di dunia telah pun jatuh pada zaman pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Selain daripada kebijaksanaan Nabi kita Rasulullah SAW memimpin Madinah, menjadikan Madinah mula bertambah maju dari semua aspek, dari sudut ibadah, kemasyarakatan, politik, ketenteraan, ekonomi, dan sebagainya. Dan kejayaan ini antaranya berkat daripada doa Nabi kita SAW sendiri. Hadis ini yang berada di bawah ini sebelah kanan daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda keberkatan daripada yang telah Engkau jadikan di Mekah." Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini antara sebab kemajuan Mekah. Seterusnya kita pergi kepada yang pertama, kehebatan kepimpinan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dari sudut ibadah. Asas dakwah Rasulullah SAW ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Kehebatan baginda dalam aspek ibadah yang pertama ialah kepimpinan Rasulullah SAW dapat dilihat apabila baginda menjadi imam pada setiap sholat fardu kecuali ketika baginda sakit. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu, dan menyelesaikan sebarang masalah. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengutamakan sholat fardu kerana hubungan akidahnya yang rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW istiqamah menunaikan sholat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah SAW adalah kerana kesempurnaan akhlak baginda yang mengamalkan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya spektrum ilmu daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam sehingga kelihatan bengkak kedua-dua kakinya. Maka dikatakan kepada baginda, "Mengapa engkau menyusahkan dirimu sebegini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun mengampunkan dosamu yang lalu dan yang kemudian?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Maksudnya apa? Maksudnya, adakah tidak boleh untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menjadi bukti ketekunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat qiyamul lail. Baik, seterusnya kehebatan baginda Rasulullah yang kedua adalah dari sudut kemasyarakatan. Baik, kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Kemudian terbentuklah sebuah masyarakat Madinah yang baharu gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan juga Yahudi. Kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda, antaranya yang pertama, persaudaraan sesama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk membantunya. Yang kedua, orang Ansar memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan juga harta. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan masyarakat yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Seterusnya, hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka juga dijaga dan tidak diceroboh. Maka antara intipati perjanjian Piagam Madinah berkaitan dengan bukan Islam adalah yang pertama, kelompok Yahudi diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. Yang kedua, setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing. Yang ketiga, orang musyrikin Madinah tidak boleh memberikan bantuan kepada orang Quraisy Mekah. Ini aspek kemasyarakatan. Yang berikutnya aspek politik. Rasulullah SAW bijak menjaga keamanan dan kestabilan negara Madinah. Maka strategi politik baginda adalah seperti yang berikut, yang mana Nabi mengadakan hubungan dalaman. Yang pertama, Rasulullah SAW menggubal Piagam Madinah, yaitu perlembagaan negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggung jawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Yang kedua, Rasulullah SAW mengamalkan konsep syurah ataupun mesyuarat dalam pemerintahannya. Maka baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama. Adapun yang kedua, yaitulah Nabi SAW mengadakan hubungan luar. Yang pertama, Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab di sekitar Madinah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka atau sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Yang seterusnya, Rasulullah SAW sangat patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengutus surat kepada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut politik. Kita lihat spektrum ilmu. Maka antara isi Piagam Madinah, yang pertama, sebarang perselisihan dirujuk kepada Rasulullah SAW sebagai ketua negara.
Yang kedua, setiap pihak yang mengikat perjanjian perlu taat kepada pemerintahan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, semua pihak wajib menjaga kesucian kota Madinah daripada sebarang kezaliman. Seterusnya, contoh surat undangan untuk beriman. Jadi ini adalah contoh surat undangan Nabi kita SAW kepada Al-Muqawqis untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad, hamba dan pesuruh Allah, kepada Muqawqis, pemeluk agama Kristen yang terkenal. Salawat dan salam ke atas mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aku menyeru kamu supaya memeluk Islam dan menjadi seorang muslim. Baik, seterusnya dari sudut ketenteraan, kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut ketenteraan. Kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ketenteraan dapat menjaga maruah agama dan keselamatan umat Islam. Jadi antara tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuklah dari sudut umum, yang pertama mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Yang kedua, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Yang ketiga, memperkuat umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Yang keempat, mengetuai hampir ke semua peperangan dengan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Dan yang terakhir, mengamalkan peperangan yang beretika, seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Adapun dari sudut strategi peperangan Rasulullah SAW adalah yang pertama, mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Yang kedua, bergerak secara rahasia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah ataupun melarikan diri. Yang ketiga, melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Dan yang terakhir, strategi baginda yang terakhir ialah tidak panik. Walaupun berada dalam situasi genting, malah terus bangkit menyusun strategi yang baru. Kita lihat spektrum ilmu. Medan peperangan Uhud. Bukti kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam dapat kita lihat dalam peperangan Uhud. Suasana genting berlaku apabila kumpulan memanah meninggalkan lokasi mereka sehingga memecahkan barisan tentara Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi baru dengan membuat pertahanan di kawasan tinggi di Bukit Uhud. Akhirnya tentara Islam dapat dikumpulkan semula dan kembali gigih menyerang musuh. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iktibar daripada kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pengajaran daripada kehebatan kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari sudut ibadah, mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti sholat berjemaah dan juga majlis ilmu. Dari sudut kemasyarakatan, menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawanan seperti gotong royong dan kenduri kendaraan. Yang kedua, memelihara hubungan baik dan membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Yang ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Dari sudut politik, berdisiplin dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Yang kedua, menyumbang idea untuk pembangunan kelab atau persatuan yang disertai. Yang ketiga, tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama, dan negara. Dan yang terakhir, dari sudut ketenteraan, menanam sifat cinta akan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban
demi agama dan negara. Yang kedua, menjaga kekuatan fisikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan kurikulum. Yang ketiga, menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Jadi itu antara iktibar daripada kepimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sahaja pembelajaran pada kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.